أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية سلامة ومباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الصلاة طريقة المتقين وجعل فيها قرة عين سيد المرسلين وركنا من أركان الدين وجعل فيها جنة العاجلة للمحبين ووعدنا أسرار العاشقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وشفيع المذنبين وعلى آله وأصحابه وعترته الطاهرين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengerusi Surau Nurus Salam, AJK, ayahanda, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat bersama-sama lagi menunaikan solat maghrib berjamaah dengan izinnya jua. Tak kala penyakit COVID-19 semakin meningkat, mohon untuk kita memaksimalkan ibadat kita sebaik mungkin, sebab kita tidak tahu apa yang akan menanti kita pada hari esok. Seterusnya pada hari ini saya menggantikan sementara Al-Ustaz Syafiq tak dapat hadir pada malam ini, diminta tolong oleh Haji Fadlullah. Jadi saya gantikan dan saya bawa untuk sambung pengajian kitab Munayatul Musalli karangan Al-Alim Al-Allamah Bahjatul Islam Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani Syukriyallahu ta'ala sarahuma ghaisu an'amihir rahmani amin. Jadi untuk sesiapa yang ada kitab, hari ini kita akan melihat pada muka surat yang 29. Sudah hampir kita pada pengakhiran kitab Muniyatul Musalli sebelum kita masuk Tatmimul Faidah. Tatmimul Faidah ni sedikit saya suka ceritakan adalah mengenai beberapa pesan Syekhuna mengenai adab pemimpin dan yang dipimpin. Sebab dulu masa kita mula-mula baca kitab Muniyatul Musalli di surau inilah, kita mula baca, tiba-tiba kita sampai kepada pilihan raya umum. Pada masa tu kita terus lompat baca Tatmimul Faidah. Ini isyarat juga, tak tahu tuan-tuan, esok kita baca tiba-tiba sampai kat sini, tiba-tiba pilihan raya, tapi tak tahulah. Zaman Covid ni macam mana Allahu a'lam. Tapi tak apa, kita teruskan jugalah. Hari ini muka surat 29, lihat dua baris daripada atas. Kita masih lagi tidak keluar daripada waktu solat sunat hari raya. Kita bacakan dulu nas kitab di sini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi bisa'adatid daraini. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian jika sembahyang jemaah maka disunat dibaca khutbah. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali berturut-turut, dan pada khutbah yang keduanya 7 kali berturut-turut. Berhenti kat situ kejap. Jadi tuan-tuan, pada kuliah yang lalu kita telah membincangkan tentang solat sunat hari raya, Aidil Fitri dan juga Aidil Adha, yang mana disebut di dalamnya ada 7 kali takbir sesudah daripada angkat takbiratul ihram, baca iftitah 7 kali takbir rakaat pertama, kemudian barulah dibaca surah Fatihah,
Dan kemudian ada rakaat yang kedua 5 kali takbir, berbeza mengikut mazhab. Kalau ada mazhab Hanafi dia 3 kali dan 3 kali tanpa diselangi dengan tasbih. Tapi kalau kita tengok hari ini di dalam mazhab Syafi'i, selain daripada disunatkan takbir sebanyak 7 kali, di antara takbir satu takbir ke satu takbir itu ia diselangi pula dengan tasbih. Ya, bacaan dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dia berterusan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, tak ada bacaan tasbih tadi. Tapi kalau kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan juga siapa? Dan juga Imam Ahmad, anak murid Imam Syafi'i, pengasas kepada mazhab Hambali, diceraikan di antara takbir satu takbir dengan satu takbir yang lain dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendapat Imam Syafi'i ini adalah berdasarkan daripada dalil hadis daripada Ibnu Mas'ud, ya. Anna Ibn Mas'udin salla salatal aidi wa kana yaqifu baina kulli takbirataini yahmadullah wa yukabbirhu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat tentang bagaimana Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahawa bersolat hari raya beliau berhenti di antara tiap-tiap 2 takbir, beliau memujikan Allah, yahmadullah wa yukabbaruhu, dan membesarkan Allah, dan beliau berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada di dalam kitab Imam Baihaqi yang dinamakan Sunan Kubra, ya, dengan petikan daripada Imam Baihaqi. Riwayat ini adalah kuat, cuma kita sampai ke kita tak ada selawat. Kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cukup. Kemudian adakah boleh untuk kita menambah lagi bacaan selain daripada yang dinyatakan ini? Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dia kata jika ditambah atas zikir yang tersebut maka hukumnya harus boleh ditambah. Ini dipetik daripada perkataan As-Saidalani daripada setengah ashabus Syafi'i, mengata seorang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Akan tetapi kita ikut imam je lah. Ya, kita baca yang molek-molek, yang ringkas. Kalau panjang nanti tak sempat nak ikut takbir imam. Allahu a'lam. Tapi nak menambah boleh, harus hukumnya. Baik. Kemudian selepas bacaan, jika sembahyang jemaah maka disunat dibaca khutbah. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu, maka kita sembahyang hari raya sunat untuk kita dengar khutbah. Ya, dengar, sunat kita dengar khutbah. Dalil khutbah semasa sembahyang hari raya ini adalah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yusalluna al-aidaini qabla al-khutbah. Adalah Rasulullah dan juga Abu Bakar dan Umar, mereka semuanya bersembahyang hari raya sebelum daripada khutbah. Nak membezakan dengan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat kita dengar khutbah dulu baru kita sembahyang hari raya. Tapi sembahyang hari raya kita sembahyang dulu kemudian barulah khutbah, terbalik. Ya, hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Dan kemudian
mengenai mendengar khutbah macam disebut dalam nas kitab ini hukumnya sunat. Bagaimana pula jadinya sunat? Sebab hadis juga. Hadis menyatakan bahawa daripada Abdullah bin As-Sa'ib berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aida falamma qada as-salata qala inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yazhaba falyazhab. Ya, Rasulullah kata apa? Abdullah bin Sa'ib dia ada sembahyang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai sahaja daripada sembahyang hari raya tersebut, maka Rasulullah bersabda, ana nakhtubu, aku akan memberi khutbah. Rasulullah beritahu, aku akan bagi khutbah. Sesiapa yang suka duduk untuk mendengarkan khutbah, hendaklah ia duduk, dan sesiapa yang suka pergi, maka silakan pergi. Maka hadis riwayat daripada Abu Daud ini dihukumkan oleh ulama bahawa siapa yang berhajat untuk keluar daripada lepas sembahyang hari raya itu, lepas dia sembahyang dia terus nak ada hajat, dia keluar, tak ada masalah. Sebab Rasulullah sendiri bagi kebenaran. Sebab itu hukumnya sunat sahaja untuk mendengar khutbah. Tapi alang-alang kalau tak ada hajat mendesak, duduk ajalah dengar, tak ada masalah. Ya, rata-rata kita tak keluar. Tapi kalau orang yang keluar, kita tak boleh halang, kita tak boleh mengata dia. Ni sempat lagi kalau duduk kat luar ni nampak apalah, dah lah sembahyang hari raya setahun 2 kali, tiba-tiba tak nak dengar khutbah pula. Oi, lagi pandai kita dah ya. Kita mengata orang. Tak apa. Tapi hukumnya duduk dalamnya sunat, lagi banyak pahala kita dapat. Jadi tak kisah. Jadi hukum fiqh ni begitu. Kalau kita tahu hukum, kita takkan mencela orang. Ya, sebab dia berdasarkan daripada hadis ni, dan hadis ini juga riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali berturut-turut, dan pada khutbah yang keduanya 7 kali berturut-turut. Kalau dalam solat hari raya, rakaat pertama 7 kali dan rakaat kedua 5 kali. Dalam khutbah juga dia ada 2 kali khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua, kan? Kita duk amal yang tu. Lalu dalam khutbah juga dibahagikan takbir di dalamnya, di awal daripadanya. Yang khutbah yang pertama 9 kali, manakala khutbah yang kedua 7 kali. Bila dibaca pada bahagian awal khutbah, ya, masa imam naik aja, bila dah habis tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampailah 9 kali. Ya, itu antara perkara yang disunatkan dalam khutbah. Bukan dia saja nak baca standard, tak apa. Jangan takut siapa nak naik jadi khatib dah ada teks, tinggal baca ulang 2-3 kali sebelum kita naik. Kalau kita tak ulang bacaan khutbah itu sebelum kita prepare nak naik khatib pada hari raya, takut tersasul. Ya, tersasul, jarang jumpa perkataan Jawi. Baik dibaca. Okey, pendapat yang menyatakan sunat 9 kali takbir dalam khutbah yang pertama dan 7 kali takbir pada khutbah yang kedua itu adalah merupakan pendapat jumhur, makna majoriti daripada ulama yang bermazhab. Manakala fuqaha Malikiyah, fuqaha Malikiyah iaitu mereka yang berada di bawah bendera Imam Malik bin Anas, menyatakan tidak ada had. Kau nak takbir 10-12 kali pun tak apa, ataupun nak takbir 2-3 kali pun tak apa, tak ada masalah. Ya, kita tengok dalam kitab Fiqhul Islami, ada disebut di dalamnya itu.
Kemudian adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Jumaat. Okey. Ni nak cerita pasal khutbah pula. Khutbah macam mana khutbah hari Jumaat yang macam kita tengoklah, tak ada bezanya. Cumanya tak adalah dimulai dengan azan dulu ke, tak ada. Tak ada azan dia. Kan kita dah baca dulu, tak ada azan bagi solat sunat hari raya. Di dalam menyatakan tentang khutbah ini, Al-Ustaz Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya Fiqhul Islami. Kitab Fiqhul Islami ni adalah kitab moden, ya, kitab moden yang telah ditulis oleh Dr. Wahbah Zuhaili, menjadi rujukan kita. Digabungkan semua mazhab-mazhab yang ada, dibuat satu buku, tebal-tebal bukunya, menjadi rujukan ulama kontemporari. Ya, diambil pendapat mazhab ni dijadikan buku. Jadi kalau anak tuan-tuan kerja belajar agama, antara kitab yang menjadi rujukan adalah kitab muktabar, iaitu Wahbah Zuhaili yang moden punya. Ya, dia kata apa? Khutbah raya pada mazhab Syafi'i tidak disyaratkan seperti mana syarat khutbah Jumaat. Ya, tidak disyaratkan sebab hukum dia pun sunat. Manakala dalam hari Jumaat khutbah dia tu ada rukun dia. Ya. Kata lagi Dr. Wahbah Zuhaili, dalam mazhab Syafi'i tak ada syarat seperti mana sembahyang khutbah Jumaat. Kalau kita tengok dalam khutbah Jumaat, dia mestilah berdiri, yang keduanya ada taharah, dan ketiganya menutup aurat, yang keempat duduk antara dua khutbah. Mesti ada. Tambah lagi dalam khutbah Jumaat mesti ada sebut hamdalah, mesti takbir pada Allah Ta'ala, mesti ada salawat, mesti ada doa, mesti ada ayat Al-Quran. Namun di dalam khutbah hari raya hanya hukumnya itu sunat sahaja. Makna kalau tertinggallah imam dalam keadaan itu, maka tetap dikira sah sunat khutbah dia itu. Khutbah dia itu sah sebab dia pakaian syaratnya itu tidak begitu ketat. Maknanya al-imam boleh juga bagi khutbah sambil duduk pun boleh. Ya. Tapi sunatlah. Makna kita ikut syarat umpama khutbah pada hari raya. Ya. Jangan sampai tak ada taharah pula. Jangan sampai gitu. Ya. Tapi kalau dia bagi dalam keadaan dia tidak suci, sah ke tidak khutbah hari raya dia tu? Hukum dia sah. Ya. Mana tahulah imam sembahyang tiba-tiba lepas habis sembahyang tiba dia terkentut. Maka lepas tu dia still masih boleh lagi bagi khutbah, tak ada masalah. Ya, baik. Kemudian maka dinyatakan di dalam kedua khutbah itu hukum bicara kurban. Tengok kitab. Pada khutbah hari raya kurban dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah. Nak cerita kelebihan untuk hari raya tu kena bicara, kena masuk jadikan konten dalam khutbah itu tadi. Terutamanya kalau hari raya Aidil Adha, ceritalah kelebihan yang mana Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang melakukan kurban, iaitu diampunkan dosanya tak kala mengalir darah sembelihan haiwan kurbannya itu. Manakala pada hari raya Aidil Fitri, maka disebut tentang kelebihan orang yang mengeluarkan zakat fitrah, mengasihani orang yang miskin, mengasihani anak-anak yatim, yang mana semua zakat yang kita keluarkan itu akan mengalir kepada asnaf yang 7. Sebab apa tuan-tuan? Disebut oleh Syekhuna, oleh tuan guru saya, bahawa untuk hari raya Aidil Fitri, syarat untuk wajib seseorang itu untuk bayar zakat apabila ia hidup. Kalaulah lahir dalam tempoh daripada
daripada waktu dia jatuhnya, masuknya hari dalam bulan Ramadan sampailah sebelum daripada imam memberi khutbah, bangun nak semula sembahyang hari raya. Kalau bayi itu lahir sebelum daripada imam naik nak mula sembahyang hari raya itu, sama ada khutbah ataupun sembahyang hari raya, maka di situ budak yang kepalanya keluar daripada perut ibu dia tu, maka diwajibkan untuk membayar zakat. Wali wakil dia punya inilah, dia punya wali dia tu, waris dia tu, bapak dia lah yang patut tanggungjawab bayar. Kalau bapak tak ada, datuk kena bayar zakat itu. Itu tempoh yang diwajibkan untuk sesiapa yang hidup pada masa itu. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan keliru dengan tempoh untuk kutipan. Tempoh untuk kutipan sebenarnya pada hari raya masih boleh dikutip. Sampai bila? Sampailah maghrib hari raya Aidilfitri masih boleh kutip lagi. Hampa tak usahlah duk kejar Pak Imam, dia terus nak naik jadi imam ni, oi bergegas orang nak pergi bayar zakat fitrah dekat dia. Hak tu jadi lambat. Bahkan dalam kitab ada sebut sunat dilambatkan sedikit untuk imam naik pada hari raya Aidilfitri. Manakala pada hari raya Aidil Adha sunat diawalkan, sebab nak sembelih, nak makan kurban apa segala, nak cepatkan pembahagian, maka boleh. Sebab waktu solat sunat hari raya ini bermula daripada matahari dah naik, selepas daripada waktu haram, waktu syuruk itu, sampailah sebelum daripada masuk waktu zuhur, sampai waktu yang diharamkan juga untuk solat itu. Di antara kedua-duanya, maka lepas habis khutbah, lepas habis sembahyang hari raya, kalau siapa yang nak membayar lagi, mereka yang masuk dalam kategori wajib bayar zakat itu, boleh lagi bayar dekat Pak Imam, berdekat amil. Yang paling khusus sekali amil, tak kisahlah siapa, maknanya dibayar pada masa itu masih sah zakat fitrahnya. Bukan bila dah sembahyang hari raya start ataupun takbir dah bermula, maka kita dah tak perlu bayar zakat. Tak, masih ada masa lagi. Sebab itulah maka dalam khutbah ditekankan, sunat ditekankan tentang kewajipan membayar zakat fitrah, bukan banyak mana pun. Baik, cuma ada juga menjadi kebiasaan kita umat Islam yang mana pada bulan Ramadan ni juga dia nak membayar zakat perniagaan, nak bayar zakat harta, nak bayar zakat emas, semua dikumpul nak bayar pada bulan Ramadan. Boleh juga, tak ada masalah. Lagipun orang nakkan pahala yang berlipat kali ganda tu, bayar zakat lain-lain daripada zakat fitrah. Banyak habis pejabat agama sibuk belaka pada masa itu. Itu makna isi kandungan dalam khutbah. Disunatkan, tengok kitab ya, dan sunat takbir pada dua hari raya keduanya, takbir mutlak hingga masuk kepada sembahyang. Maka habislah takbir yang mursal pada kedua hari raya itu dengan takbir imam jika sembahyang berjamaah, atau takbir dirinya jika ia sembahyang seorang diri. Ini cerita pasal takbir hari raya. Sebelum kita pergi takbir hari raya ni, kita kenal sikit beberapa perkara yang berkaitan dengan takbir. Takbir ni apa makna dia? Itu membesarkan Allah. Takbir membesarkan, kabir besar, takbir perbuatan, fi'il, takbir membesarkan. Membesarkan siapa? Membesarkan Allah. Dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum karangan Ibnul Imad bin Yusuf Al-Masri Al-Aqshahri Al-Aqfahshi, nama dia pelik sikit kat situ. Tapi kitab ini adalah antara kitab marojak yang banyak ustaz-ustaz di Malaysia baca. Al-Qawlut Tam ni dia bagus, persoalan tentang sembahyang berjamaah. Tapi saya petik daripada kitab ni tentang takbir saja.
Dia dalam kitab ini penulis Ibnu Imad cakap ada 6 jenis takbir yang dikhususkan. Yang pertama, takbir istibsyar. Takbir istibsyar. Ma makna takbir istibsyar? Istibsyar ni takbir yang waktu kita sedang seronok. Basyara, busyra lil alamin, berita gembira bagi alam ini. Istibsyar, satu berita gembira, maka kita pun bertakbir. So, takbir hari raya termasuk dalam kumpulan istibsyar juga. Ya, sebab Allah Ta'ala sendiri perintahkan kita untuk bertakbir. Walitukabbiruallahu ala ma hadakum, dan bertakbirlah kamu, membesarkanlah kamu akan Allah Ta'ala atas nikmat hidayah yang diberikan pada kamu. Ya, itu namanya takbir istibsyar. Kemudian ada yang namanya takbir istinsyar. Ya, ini takbir istinsyar. Istinsyar ini maknanya takbir untuk mendapatkan kemenangan. Rasulullah bila berperang, biasanya Rasulullah akan bertakbir nak menaikkan semangat tentera Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik semangat masa kita nak, sebelum nak masuk dalam serbu dalam medan perang tu, Rasulullah bertakbir sebelum bertempur sebanyak 3 kali. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiganya takbir nak padam api. Takbir nak padam api. Rupanya ada hadis menyatakan apabila kita nampak api yang sedang marak membakar harta kita, atau apa-apa jua dalam keadaan situasi yang api itu membahayakan kita, nyawa kita, harta kita, maka sunat juga untuk kita bertakbir. Ya, iza waqa'al hariqu fakabbiru, apabila berlakunya kebakaran maka bertakbirlah. Ya, ada orang azan, maknanya perbuatan dia tu, orang yang azan, kadang-kadang kita tengok api marak tiba-tiba azan. Kenapa kau azan? Sebab dia nak takbir. Sebab api ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Ya, kita ambil dalamnya dalam keadaan kita takut. Itu satu. Yang ketiga. Yang keempatnya takbir apabila berlakunya ribut taufan. Tengok banyak orang kampung, tambahnya orang yang ada rumahnya dekat-dekat tengah bendang ke apa, selalu puting beliung berlaku, habis angkat dengan bumbung-bumbung rumah. Pada masa itu dia bertakbir, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tak tahu takbir, tahu azan, azan lah sekali, tak ada masalah. Sebab kita nak minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada masa tu tak ada siapa boleh tolong kita. Orang kerajaan, orang politik tak boleh tolong kita. Bumbung kita diangkat, angin kuat. Itu angin datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Boleh jadi apa-apa perkara yang bahaya, masuk dalam hutan, tiba-tiba dengar bunyi rimau, takbir. Jumpa dengan orang nak pukul kita dalam keadaan huru-hara, takbir. Tak ada masalah. Kalau kena, tapi kurang-kurangnya kita takbir. Kita kata Allah Maha Besar. Kalau awak tempik siapa-siapa pun Allahu Akbar, mula-mula terkejut juga dia, walaupun tak faham. Tapi apa yang kita nak tempikkan, Allahu Akbar. Yang tengah orang tempik, orang ugut kita, mak, itu ubah lepas ni Allahu Akbar. Ya. Sebab dalam cerita takbir litaskin rih wal 'abur, maknanya tasbih untuk menenangkan, litaskin rih untuk menenangkan angin. Dia bunyi iza hajatir rihu fakabbaru, apabila kamu didatangi dengan angin yang kuat maka bertakbirlah. Sebab itu semua makhluk Allah Ta'ala. Ya, berkesan tak berkesan itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala nak bagi ujian pada kita, mungkin Allah Ta'ala akan hilangkan harta kita supaya kita kembali pada Allah. Ya, yang penting kita takbir pada masa itu. Kemudian ada, itu yang keempat. Kemudian ada yang namanya takbiratul ihram. Ni kita dah syarah panjang daripada awal pengajian kitab Muniyatul Musalli. Takbiratul ihram, takbir yang disertai sebelumnya dengan niat.
yang ada di dalamnya qasad ta'yin, ya, dan juga apa, tiga unsur yang ada dalam niat untuk kita masuk dalam sembahyang. Maka kita finalkan dia, kita angkat takbir Allahu Akbar, semua itu dah masuk dalam lintasan hati kita. Saya tak nak ulang lagi dah. Qasad, ta'arid, ta'yin, tiga benda tu kan, kita tak ulang dah. Kemudian di dalam sembahyang juga ada namanya takbir intiqalat. Takbir intiqalat ini menjadi perbahasan ulama panjang. Ada yang kata takbir ni kena standard saja, pendek-pendek saja, tak boleh panjang-panjang. Ada yang ambil boleh panjang, ikut daripada pergerakan. Kalau kita solat berjamaah, salah satu cara untuk kita berkomunikasi, bukan nak suruh orang jawab tak, tapi nak memberitahu bahawa rukun yang berpindah itu adalah rukun yang agak panjang. Contohnya daripada kita sujud, lepas tu kita nak, biasanya rakaat kedua contohnya saya bagi takbir intiqalat ini. Kalau kita sembahyang maghrib, kecuali solat subuh, solat lain semua ada tahiyat awal. Jadi bila kita habis je sujud pada rakaat kedua tu, kalaulah katakan kita nak bangun terus, kalau rakaat yang pertama, rakaat ketiga tak ada kita baca yang pendek, kita baca yang panjang, nak menunjukkan bahawa kita akan bangun. Allahu Akbar. Maknanya makmum pun masa tu dia kata, okey, dia tahu dah bahawa lepas ni terus naik. Kalau kita Allahu Akbar pendek aja, maknanya tu rakaat kedua. Contoh misalan kata, kalau kita ni makmum tenggelam punca, ya, tak tahu rakaat ke berapa ni, ataupun dia memang masbuk, dia tak tahu rakaat ke berapa, maka dengan isyarat yang diberikan oleh imam dalam takbir intiqalat itu membantu dia. Ya, ada sebab kalau tuan-tuan perasan dalam perkataan Allahu Akbar itu, Allah dalam lafzul jalalah itu ada sabdu dan atasnya ada alif qasirah, alif pendek. Itu maknanya dia memberi waktu untuk kita boleh panjangkan dia. Tengok macam azan Allahu Akbar, Allah tu boleh panjang. Yang tak boleh panjangnya bar tu tak boleh panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan akbar, tu tak boleh. Ya, maknanya dalam takbir intiqalat saya nak ceritanya, kalau jadi imam, jadi panjang dan pendek dia itu memainkan peranan kepada makmum untuk nak ketahui kedudukan dalam solat untuk rakaat ke berapa. Kemudian ada takbir hari raya macam kita cakap tadi itu ditentukan dengan takbir mursal, ada takbir muqayyad, dan takbir mutlak. Takbir mutlak ini takbir yang mana tidak ditentukan bila-bila masa boleh buat, dan ada namanya takbir muqayyad, iaitu selepas daripada sembahyang. Ya, manakala takbir mursal pun selepas daripada sembahyang tak kiralah sembahyang yang fardunya ke ataupun sembahyang sunatnya, tapi mesti dah. Nanti kita akan tengok daripada situ. Dan kemudian ada yang namanya takbir naik semangat, itu namanya takbir wahdah. Kalau tuan-tuan pernah ingat dulu atau pernah lalu zaman itu, takbir itu bunyinya begini. Saya suka sebab saya ingat sampai sekarang. La ilaha illallah ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallah wahdahu wa nasara abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wa lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, itu takbir wahdah, takbir penyatuan. Kita dengar pun naik semangat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kita teruskan dalam kitab ini, itu antara jenis-jenis takbir yang ada, banyak rupanya.
Bahkan kalau kita naik bukit, tuan-tuan, kalau kita naik bukit, kalau dalam kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi, kita sunat untuk Allahu Akbar, tapi tak payah kuat-kuat lah tuan-tuan, kita zikir. Manakala kalau turun bukit, kita baca subhanallah. Sampai atas tempat tinggi, nak bertakbir, nak berazan, tak ada masalah. Sunat juga untuk kita isytihar. Bahkan kalau untuk hutan yang tak ada penghuni, ya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada kita sampai satu tempat, contohnya tempat kita nak bermalam, kita rasa was-was ataupun tanpa rasa was-was sekalipun, sebab hutan ini tempat yang wujudnya makhluk lain selain daripada manusia, bukan kita duduk kat situ, benda lain yang duduk kat situ. Maka buatlah apa jua cara untuk nak menyedarkan bahawa kita wujud dan ada di situ. Antaranya untuk haiwan, kalau kita ada, kita pasang api asap, haiwan tahu ada kita kat situ. Sebab tu jarang kita dengar pendaki gunung orang kena terkam dengan harimau. Kalau orang lain mungkin kena. Ya, kita isytiharkan bahawa kita duduk ada dekat situ, kita tak nak jumpa dia, dia pun tak nak jumpa kita. Kita pasang unggun api. Kalau untuk makhluk halus, kalau kita nak bermalam, kita azankan. Di mana kita buat 4 penjuru, azan di setiap penjuru itu. Tambah bila nak masuk waktu maghrib katakan, ya, azan di situ. Kalau yang lagi bagus, azan lah setiap waktu nak semayang kan. Kita semayang jemaah dalam hutan, kita semayang, kita azan. Itu yang terbaik. Lalu kita balik ke kitab, dan sunat takbir pada 2 hari raya keduanya takbir mutlak. Makna takbir mutlak iaitu memberi erti takbir yang tidak mengiringi solat, dan disunatkannya pada mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad Ibn Hanbal. Permulaannya daripada jatuh matahari malam raya fitrah, hari raya Aidil Fitri tuan-tuan. Cuba bayang balik kalau kita berada dalam situasi tersebut, bila telah diisytiharkan oleh penyimpan mohor besar raja-raja bahawa anak bulan Syawal telah pun kelihatan, maka kita pun bertakbir pada masa itu. Dimulai dengan pada waktu lepas kita sembahyang maghrib, kalau dah nampak. Kalau kita tak nampak, dia lambat buat pengumuman, lepas isyak kita takbir. Kemudian kita pergi rumah orang, kita bertakbir. Ya, bertakbir juga dekat rumah orang. Jadi adakah dimasyru'kan, disyariatkan untuk kita bertakbir dekat rumah pula? Maka kita baca kitab ni hari ni, maka boleh. Tapi pendek je masa dia, di antara pada hari yang jatuh timbulnya, nampaknya anak bulan Syawal, sampailah imam takbiratul ihram keesokannya pada hari raya. Lepas habis daripada hari raya tu, lepas habis daripada khutbah tu tuan-tuan, janganlah pula pergi takbir pula. Kalau untuk hari raya Aidil Fitri, takbir itu dinamakan takbir mutlak. Lepas mayang kita buat namanya takbir muqayyad. Kalau kita pergi rumah orang, kita bertakbir dekat rumah dia, itu namanya takbir mutlak. Lafaz dia sama saja. Lepas ni kita akan jumpa, ya. Dan sunat, tengok kitab, dan sunat takbir muqayyad pada hari raya haji dimulai daripada subuh hari Arafah hingga akhir asar hari tasyrik. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang. Dan jika orang haji, maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad daripada zuhur hari raya haji hingga subuh akhir hari tasyrik, yakni hingga subuh hari yang ke-13. Ya, itu untuk orang yang buat haji. Manakala untuk kita, maknanya dari 9 daripada Zulhijjah itu pun dah disunatkan untuk takbir. Lafaz takbir 2 hari raya. Okey, ingat ya, saya sebut sekali lagi, takbir muqayyad itu adalah takbir yang dibuat daripada 9 Zulhijjah sampailah hari yang ke-13. Hari yang ke-13 Zulhijjah. Kita takbir di setiap kali lepas daripada sembahyang. Bukan sahaja lepas solat fardu, bahkan solat sunat sekalipun, wa imma beramai-ramai ataupun berseorangan, dia tak ada takbir mutlak, dia ada takbir muqayyad.
Muqayyad tu apa? Setiap duburis solat, di belakang solat, lafaz takbir 2 hari raya dengan lafaz takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca 3 kali. Hafal tak? Semua hafal dah ya. Belaka boleh duduk depan belaka. Kadang-kadang dia takut nak duduk depan. Datang awal dah sembahyang raya, duduk depan takut lagi Pak Imam suruh mikrofon, suruh takbir. Hak ni terkalih-kalih takbir dia. Kena prepare jugalah tuan-tuan. Kadang hak lupa pun biasa terjadi. Kita habiskan sikit ya. Kejap ya. Lepas ni kita berhenti azan. Kemudian sunat ditambahi. Kemudian daripada 3 kali dengan Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar. Itu adalah lafaz kamilah di dalam takbir hari raya. Takut orang dok kata kalau kita takbir luar hari raya menangis orang dekat kubur. Tak ada hadisnya tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian ya. Cuma tak kenalah kalau kita buat takbir hari raya sama ada mutlak ataupun muqayyad yang sama lafaz dia tu di luar daripada waktu yang disyariatkan, dapat pahala, cuma tak ada syariat dekat situ. Sampai di sini sahaja. InsyaAllah kita akan sambung dengan sembahyang sunat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita dalam agama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, lindungilah kami daripada malapetaka bencana, jauhkanlah kami daripada kuman yang mengancam diri kami. Ya Allah, berikanlah kami nikmat kesihatan agar terus dapat menaikkan ibadah solat berjamaah, menambahkan ilmu kami. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami sebelum kami ucapkan la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.